Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali kita ke channel Ponik Channel. Okey. Hari ini aku nak sentuh tentang Regimen Askar Wataniah, Askar Sipanan ataupun Askar Sukarela. Okey, hari ini kalau korang yang baru nak masuk Sukarela ataupun Askar Wataniah tu, eloklah dengar channel aku ni. Aku nak sentuh tentang apa kelebihan, apa keistimewaan yang korang boleh dapat kalau kau join Askar Wataniah. Kami pahlawan mereka, ayah kami kertas tempur, rela berkorban demi negara. Hui, hui, ya, hui, 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 ya, hui. Kami pahlawan muda. Okay, tapi sebelum tu aku nak cerita sedikit apa perbezaan antara angkatan tetap dengan angkatan sukarela ataupun Askar Wataniah. Okey, perbezaan yang ada antara angkatan tetap dengan angkatan sukarela ni adalah dari segi pencen. Okey, kalau kau sertai askar tetap, jadi selepas bersara kau akan dapat pencen. Tapi askar sukarela dia tak ada pencen. Berkhidmat secara kontrak sepenuh masa. Itu angkatan tetap lah. Angkatan tetap dia sepanjang masa dia akan berkhidmat secara kontrak. Dia bukan terus direct ya. Dia ada 14 tahun, 18 tahun, 21 tahun dan juga boleh sambung sehingga 26 tahun. Kalau pegawai tauliah jangka pendek 10 tahun, lepas tu dapat tauliah jangka tetap sehinggalah umur persaraan wajib. Itu untuk angkatan tetap. Okey. Angkatan sukarela. Okey, angkatan sukarela beza dia berkhidmat secara sambilan ataupun dibayar allowance semasa latihan. Itu. Kalau kau datang latihan, kau dapat lah allowance. Kalau kau tak datang, kau tak dapat bayaran. Dan kedua, dia tidak terikat. Okey, anggota sukarela ni tidak terikat dengan kontrak. Dia tak terikat dengan kontrak dan tempoh perkhidmatan. Dia tak terikat. Okay. Dan juga anggota sukarela ni tidak terikat dengan Undang-Undang Angkatan Tentera 1972. Tetapi dia terikat semasa menjalani latihan dia. Masa latihan dia terikat. Tapi angkatan tetap memang dia tertaluk dengan undang-undang sepanjang masa, setiap masa, waktu tidur ke, waktu main ke, waktu berjalan ke, memang dia adalah anggota tentera dan terikat dengan Undang-Undang Angkatan Tentera sepanjang masa. Itu adalah perbezaan antara angkatan tetap dan angkatan sukarela. Bayaran, gaji dan allowance dari segi terikat dengan Undang-Undang Tentera, dari segi kontrak ada perbezaan. Okay, walaupun berbeza tetapi Askar Wataniah ni ada peranan dan tugas dia sendiri. Kenapa Askar Wataniah ni, Askar sukarela ni sangat penting kepada sesebuah negara? Bukan Malaysia saja. Semua negara ada Askar sukarela dia. Penting. Siapa kata tak penting? Askar Wataniah ni penting kepada negara. Sebab dia juga boleh diaturgerakkan untuk membantu ataupun mengganti angkatan tetap, anggota angkatan tetap semasa darurat ataupun semasa perang. Askar Wataniah ni pun boleh membantu anggota tentera dalam isu keselamatan dalam negeri. Membantu juga pihak berkuasa awam semasa bencana alam. Penting juga peranan Askar Wataniah. Jadi antara tugas-tugas Askar Wataniah ni, tugas dia bersedia diaturgerakkan untuk ambil alih tanggungjawab pasukan tetap dalam misi-misi tertentu. Ya. Jadi Askar sukarela ni, Askar Wataniah ni bersedia setiap masa untuk diaturgerakkan untuk mengambil alih tugas. Selain itu dia membantu pertahanan tempatan di sesuatu sektor. Ada kegunaan dia. Mengadakan pertahanan kepada sasaran dan instalasi penting macam sasaran penting. Itu geng-geng Askar Wataniah yang menjaga sasaran penting.
Tapi yang tu kita bincang lepas ni sebab itu adalah anggota askar wataniah yang telah dikerahkan sepenuh masa. Tu dia bukan sukarela yang training satu ahad tu. Ada juga anggota wataniah ni yang ditugaskan sebagai ejen perisikan. Ada mereka ni menjadi informer kepada pasukan perisikan tentera darat. Jadi askar-askar wataniah tempatan ni dia jadi pemberi maklumat. Dan maklumat yang diberikan tu sangat berguna kepada keselamatan negara dan juga keamanan negara. Memang diperlukan maklumat-maklumat dan informasi daripada askar-askar wataniah. Sebab askar wataniah ni kebanyakan askar tempatan, askar di kawasan tu. Jadi mereka ni lebih memahami dan lebih tahu kawasan tu. Jadi itulah kepentingan askar wataniah ni pun sebenarnya dia ada kumpulan-kumpulan sama ya, macam angkatan tetap tu. Dia ada kumpulan unit tempur, dia ada unit batuan tempur. Lepas tu dia ada juga unit batuan perkhidmatan dan unit-unit pakar, specialist unit. Jadi unit tempur ni yang kita tengok siri regiment infanteri ya, siri 500 askar wataniah tu. Tu unit-unit tempur, Corps Armor pun ada askar wataniah dalam Corps Armor. Dalam unit bantuan tempur juga ada regiment Semboyan, ada askar jurutera, ada juga artileri. Unit bantuan perkhidmatan terdapat Kor Kesihatan macam di hospital. Kalau tak silap aku di HUSM ada satu batalion askar wataniah sukarela Kor Kesihatan kat situ. Kor Polis pun ada, Risik pun ada, Kor Perkhidmatan Diraja, Ordinan, JLJ pun ada askar wataniah. Ada. Jadi kalau kau orang minat nak join tentera separuh masa, dia secara sukarela ni, kau minat, kau boleh pilih unit-unit yang kau minat. Dan dalam regiment askar wataniah ni ada juga kumpulan pakar ataupun unit-unit pakar ni, specialist unit ni, seperti Semboyan ni. Semboyan ni biasanya telekom lah. Telekom, jurutera pelabuhan yang bekerja dekat pelabuhan tu, dia masuk askar wataniah, dia boleh jadi unit pakar. Lepas tu pakar kereta api, KTM, B tu. Lepas tu jurutera pakar pengendalian air. Dan ada juga askar wataniah yang bahagian pengendalian jana kuasa, TNB. Pakar TNB. Jadi unit-unit pakar ni dia akan mengendalikan dan menyelenggarakan perkhidmatan penting apabila diperlukan. Kau nak tahu dalam askar wataniah pun ada pangkat tu. Pangkat banyak daripada prebet sehinggalah ke 1 star, brigadier general. Ada macam komander siri 500 tu 1 star wataniah. Ya, untuk LLP pun sama. Pangkat dia daripada prebet sampailah ke pegawai warrant. Ya, ada dalam wataniah. Ada KSM daripada askar wataniah di siri 500 tu ada askar wataniah yang sukarela tu yang jadi KSM. Itu satu ahad lah. Dia orang, dan ada yang jadi sarjan. Itu. Mana dia dalam askar wataniah ni luas, banyak. Ada sama macam angkatan tetap. Jadi siapa yang minat askar tetapi tak boleh, tak ada masa, sayang kerja hakiki, tak nak berhenti jadi kerja-kerja macam cikgu ke, kerja kerani ke, kerja apa ni, sayang, join askar. Tetapi askar wataniah, askar sukarela satu ahad je training, tapi kau kehidupan kau sama macam tentera juga. Sewaktu latihan je kau akan mendapat pakat seperti anggota-anggota tetap ya. Pakai loring, pangkat pun sama, tak ada beza. Pakaian pun sama, pakaian nombor 1, nombor 2, pakaian nombor 5, pakaian loring, pakaian nombor 3, pakaian kerja sama, pakaian dia sama, uniform yang sama, cuma beza dia lambang, tali pinggang, warna, itu je beza. Dan dalam angkatan tetap pun ada perbezaan lambang, perbezaan warna pada tali pinggang.
Itu sama. Jadi tidak ada perbezaan yang ketara antara pemakaian askar sukarela dengan askar tetap. Tak ada perbezaan. Sama. Tapi bukan semua orang boleh jadi askar wataniah. Bukan semua. Ada orang-orang yang tertentu yang tidak dibenarkan untuk join askar wataniah. Macam bekas askar tetap, bekas angkatan tetap yang diberhentikan sebab tindakan tata tertib, sebab ada masalah semasa perkhidmatan dalam angkatan tetap tu, dia nak masuk wataniah, tak boleh, tak dibenarkan. Lepas tu anggota polis yang sedang berkhidmat ataupun polis simpanan, tu tak boleh. Dia tak boleh join. Nak masuk askar wataniah pun ada tapisan keselamatan juga. Kalau seseorang yang nak masuk askar wataniah ada kes jenayah ke apa, mungkin tak lulus lah untuk masuk askar wataniah. Itu jaga standard lah untuk join askar wataniah. Muflih pun tak dibenarkan lah untuk menyertai askar wataniah. Ada orang tanya aku, kalau join askar wataniah ni boleh menembak tak? Boleh pegang senjata, boleh merasai apa senjata-senjata yang ada dalam tentera darat tu, boleh tak? Ada orang tanya. Jawapan dia boleh. Boleh. Kalau kau join askar wataniah, kau ada latihan. Latihan menembak, latihan hutan, latihan pertempuran. Jadi latihan pun sama dengan angkatan tetap. Sama, latihan sama. Macam latihan-latihan kawak-kawak yang diajar pun sama. Jadi dalam askar wataniah ni kau akan mengikuti latihan tempatan. Latihan tempatan ni ialah pada satu Ahad. Mungkin berlaku seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Itu tertakluk kepada tempat yang kau melapor lah. Macam Siri 500 kat mana kau melapor tu ada latihan. Ikut jadual dia. Lepas tu latihan berterusan. Latihan berterusan ni biasanya melebihi 3 hari. Berterusan. Melebihi 3 hari, 24 jam lah. Latihan berterusan. Latihan camp tahunan 14 hari. Latihan camp tahunan. Dan latihan pakar untuk unit-unit yang pakar ni dia ada latihan sendiri di mungkin jurutera pakar, pelabuhan, TMB itu dia ada latihan-latihan di tempat masing-masing. Tapi menariknya ada latihan menembak pakai peluru hidup di lapang sasar tentera. Menembak memang seronok. Kalau sertai askar wataniah ni memang menarik. Bila kau dah sertai askar wataniah, adalah kursus-kursus kerjaya yang kau perlu lalui lah. Kursus asas, kursus kerjaya dan juga kursus-kursus untuk peningkatan. Jadi kebanyakan kursus kerjaya kau akan pergi di Puswatan. Pusat latihan askar wataniah di Ipoh, Perak. Dan sepanjang kursus kau akan dibayar gaji sama macam anggota tetap. Ada kiraan dia untuk pembayaran gaji dan allowance. Okey, ini yang seronok ni. Kalau sertai askar wataniah join askar sukarela ni ada allowance. Allowance latihan tempatan. Kau dapat ikut jam tu. Ikut jam. RM6 sejam dapat. Allowance latihan berterusan. Dan juga allowance camp tahunan. Itu dibayar mengikut gaji angkatan tetap. Ada pembahagian dia, contohnya 14 hari. Kira gaji full bahagi dengan 14 hari. Tu dapat kiraan dia. Dan kau juga sekiranya kau selalu datang latihan, kan? Kau akan dapat sagu hati tahunan ataupun bounty. Maksimum dia RM520. Boleh dapat bonus daripada kerajaan. Kalau allowance perjalanan, lepas tu sepanjang latihan tu dapatlah resen percuma. Latihan di dalam hutan ada resen tempur. Kalau latihan di dalam camp ada resen basah lah. Resen basah ni maknanya makanan yang dimasak di cookhouse lah, di rumah masak. Macam allowance pakaian seragam pun boleh dapat. Bayaran insentif Semenanjung, Sabah, Sarawak pun boleh dapat walaupun askar wataniah, walaupun kita askar sukarela satu Ahad pun memang kita dapat. Dan skim insurans kelompok pun kita boleh
mencarum di dalam skim insurans kelompok ATM, dan juga kita sebagai askar wataniah kan, kalau kau join askar wataniah, kau layak dapat ek gratia, ataupun dipanggil sebagai imbuhan bencana kerja perkhidmatan, ada exercise gratia tu, kita layak dapat juga, boleh dapat. Dan askar wataniah pun yang boleh dapat khairat kematian daripada tentera daripada angkatan tentera. Sekiranya berlaku kematian, ada khairat kematian, tapi dengan syarat kena bayar yuran lah. Yuran kor tu kena bayar. Yuran kor kalau tak silap aku mengikut pangkat. Secara peribadinya aku respect pada askar wataniah ni, askar sukarela ni, kerana mereka memang minat kepada tentera. Dalam masa yang sama mereka sayang juga kepada kerja hakiki. Jadi mereka ada dua kerja. Ada yang jadi cikgu pun ada, tapi satu ahad pergi latihan, pergi training. Ada yang kerja sebagai pegawai bank, ada yang kerja sebagai pensara. Join askar wataniah itu adalah bagus. Memang aku sangat menghormati mereka ni, kerana mereka dengan bangga menyertai askar wataniah, dan mereka juga bersemangat, ada semangat untuk menjaga negara dengan cara mereka sendiri. Itu salah satu kehebatan anggota-anggota askar wataniah lah, anggota-anggota angkatan sukarela ni. Memang mereka ada jiwa kental, jiwa yang membela. Kepada mereka yang bekerja, jangan takut nak join askar wataniah dan nak pergi latihan, kerana dalam undang-undang Malaysia, dalam Akta Angkatan Tentera pun ada membela orang yang nak pergi latihan. Jadi ada section 201C, itu larangan pembuangan pekerja kerana latihan ataupun pertugasan. Maknanya majikan tak boleh buang kau. Tak boleh buang kau orang. Kalau kau orang pergi latihan askar wataniah, majikan tak boleh buang. Sebab dia kata, apa ni, pekerja pergi latihan sampai seminggu, 2 minggu, latihan berterusan, latihan kem tahunan. Jadi dia pun nak buang pekerja tu sebab pergi latihan askar wataniah. Itu adalah salah dari segi undang-undang. Tu, pembelaan tu ada. Jadi jangan risau, buat surat kepada majikan kata nak pergi latihan askar wataniah. InsyaAllah majikan akan benarkan, akan bagi. Jadi ada juga section 201B yang memberi cuti untuk latihan ataupun pertugasan, yang boleh anggota sukarela ni boleh dipanggil untuk menjalani latihan atau pertugasan, boleh diberi cuti untuk menjalani latihan tersebut. Itu ada dalam akta undang-undang Malaysia ada. Jadi majikan-majikan, kalau kau tak nak kena denda, kau bagilah pekerja kau yang ada latihan askar wataniah ni pergi dia. Okeylah, itu sikit sebanyak tentang askar wataniah. Jadi kalau ada kekurangan tu, kau orang boleh komen kat bawah. Kau boleh ni untuk aku petikatkan lagi penyampaian. Kalau kau suka dengan video aku, kau subscribe lah video aku. Percuma, tak ada masalah. Okey. Terima kasih.